Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Norafida binti Khazani bersama ahli kumpulan saya yang lain iaitu Raihan Syahril dan Yuni Marlini akan membentangkan tugasan 3 BMM 1064 sintaksis. Topik yang akan kami bincangkan pada hari ini ialah ayat majmuk gabungan, ayat majmuk campuran dan perbandingan proses penerbitan antara ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk campuran. Ayat majmuk gabungan ialah ayat yang terdiri daripada dua ayat atau lebih yang dijadikan satu dengan cara menggabungkan atau mencantumkan ayat-ayat tersebut dengan kata hubung. Contoh kata hubung ialah dan, tetapi, sambil, lalu, kerana dan sebagainya. Ayat-ayat yang digabungkan adalah setara sifatnya, iaitu ayat-ayat yang sama taraf dan boleh berdiri sendiri. Contoh ayat majmuk ialah Ahmad dan rakan-rakannya bermain bola sepak di padang. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan ini kepada pembentukan ayat majmuk gabungan. Berkaitan antara ayat dalam ayat majmuk dapat kita lihat berdasarkan gambar rajah tersebut. Ayat majmuk gabungan terdiri daripada gabungan ayat 1 dengan ayat 2 melalui kata hubung. Contoh ayat majmuk gabungan ialah Amin membaca buku dan Ahmad menulis karangan. Ayat 1 ialah Amin, manakala ayat 2 ialah Ahmad menulis karangan. Dan kata hubung yang digunakan pada ayat tersebut ialah kata hubung dan. Ayat majmuk gabungan boleh juga terdiri daripada percantuman beberapa ayat tunggal, iaitu lebih daripada dua ayat tunggal. Percantuman beberapa ayat tunggal boleh kita lihat berdasarkan gambar rajah tersebut. Di sini kita dapat lihat bahawa ayat majmuk gabungan boleh terdiri daripada 3 atau lebih ayat tunggal. Terdapat beberapa perkara yang berlaku pada bahagian ayat-ayat yang terlibat dalam pembentukan ayat majmuk gabungan. Pertama sekali, kesemua bahagian ayat yang digabungkan dikekalkan. Contohnya, Abang makan kek, Ayah membaca surat khabar. Ayat-ayat tersebut digabungkan dengan kata hubung dan membentuk ayat Abang makan kek dan Ayah membaca surat khabar. Di sini kita dapat lihat bahawa bahagian-bahagian ayat yang digabungkan dikekalkan, iaitu tiada sebarang perkataan digugurkan. Seterusnya, ayat-ayat yang digabungkan yang mempunyai unsur yang sama dan diulang, maka bahagian yang sama itu digugurkan. Contohnya, Abang makan kek, Abang makan nasi goreng. Kedua-dua ayat tersebut digabungkan membentuk Abang makan kek dan nasi goreng. Di sini kita dapat lihat bahawa unsur yang sama yang diulang iaitu Abang makan. Perkataan tersebut tidak diulang sebanyak 2 kali apabila ia digabungkan kerana unsur tersebut digugurkan. Seterusnya, ayat-ayat yang dihubungkan adalah daripada jenis yang sama. Ayat-ayat biasanya tidak boleh dicampur adukkan jenisnya dalam pembentukan ayat majmuk gabungan. Contohnya, Abang seorang yang rajin dan baik hati. Ayat tersebut merupakan ayat penyata. Ayat kedua, sila keluar dan tutup pintu. Ayat tersebut merupakan jenis ayat perintah. Sekiranya ayat-ayat daripada jenis yang berbeza dicampur adukkan membentuk ayat majmuk, maka ayat tersebut tidak gramatis. Contohnya, Abang seorang yang rajin dan keluar. Proses penggabungan ayat boleh juga digunakan untuk deretan beberapa ayat. Contohnya, Ibu pergi ke pasar untuk membeli ikan, sayur, bawang, ayam dan garam. Ayat tersebut pada asalnya terdiri daripada 5 ayat tunggal, tetapi 4 frasa yang berulang itu digugurkan, iaitu Ibu pergi ke pasar untuk membeli. Selain itu, kehadiran kata hubung dan yang berulang-ulang juga digugurkan kecuali kata hubung dan yang terakhir. Kita beralih kepada subtopik yang seterusnya iaitu jenis gabungan bagi ayat majmuk gabungan. Terdapat 3 jenis gabungan iaitu yang pertama, gabungan yang susunan faktanya yakni satu demi satu, iaitu dengan menggunakan kata hubung dan, lalu, lagi serta. Contoh ayat, Ayah membaca surat khabar
sambil minum secawan kopi. Aban bangun dari tidur lalu ke tandas. Ayat-ayat tersebut disusun secara berurutan dan mempunyai perkaitan antara satu sama lain. Yang seterusnya ialah gabungan yang susunannya memberi maksud pertentangan fakta dalam ayat-ayat yang digabungkan. Contoh ayat, Amin seorang yang rajin tetapi adiknya malas. Ayah meminta abang untuk mencuci kereta, sebaliknya dia tidur. Di sini kita dapat lihat bahawa kata hubung yang digunakan bagi memberi maksud pertentangan ialah kata hubung tetapi dan sebaliknya. Jenis gabungan bagi ayat majmuk gabungan yang terakhir ialah gabungan yang susunannya menggabungkan dua ayat atau lebih menggunakan kata hubung yang berpasangan seperti lebih baik, berpasangan dengan daripada, apakah berpasangan dengan ataupun dan sebagainya. Contoh ayat, adakah dia pulang hari ini ataupun esok? Lebih baik kamu tolong ayah memotong rumput daripada kamu tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai ayat majmuk campuran. Pembentangan kali ini akan menyentuh tentang konsep, ciri-ciri serta contoh ayat majmuk campuran. Yang pertama kita melihat kepada konsep. Konsep ini diambil berdasarkan pandangan tokoh seperti Abdul Hamid Mahmud pada tahun 2000 yang menyatakan bahawa ayat majmuk campuran ialah ayat majmuk yang terbentuk daripada campuran antara ayat majmuk gabungan dan juga ayat majmuk pancangan. Selain itu, menurut Nik Safia Karim pada tahun 1993, ayat majmuk campuran ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu jenis ayat, yaitu campuran antara ayat tunggal dengan ayat majmuk ataupun deretan berbagai jenis ayat majmuk. Oleh itu, berdasarkan pandangan kedua-dua tokoh ini, dapatlah disimpulkan ayat majmuk campuran ini bermaksud ayat yang terbina daripada berbagai jenis ayat yang merangkumi ayat gabungan dan juga ayat pancangan, dan juga ia juga dikenali sebagai ayat kompleks. Seterusnya kita akan meneliti ciri-ciri ayat majmuk campuran. Terdapat 3 ciri utama yang dapat dilihat berdasarkan raja di bawah. Yang pertama, terdiri daripada pelbagai bentuk dan jenis ayat. Yang kedua, binaan ayat yang panjang. Dan yang terakhir, campuran satu jenis ayat majmuk dengan ayat majmuk yang lain. Seterusnya kita akan melihat contoh-contoh ayat majmuk campuran. Contoh-contoh yang diberikan ini dapat diklasifikasikan kepada 5 bahagian, yaitu yang pertama, campuran di antara ayat gabungan dan juga ayat komplement. Yang kedua, campuran di antara ayat gabungan dan juga ayat relatif. Yang ketiga, campuran di antara ayat gabungan dan juga ayat keterangan. Yang keempat, campuran di antara ayat komplement dan juga ayat keterangan. Dan yang terakhir, campuran di antara ayat keterangan dan juga ayat relatif. Bagi contoh yang pertama, contoh ayatnya ialah, Tuan Fauzi memberitahu saya dan Ali bahawa tugasan itu perlu disiapkan segera. Ini merupakan contoh ayat gabungan dan juga ayat komplement. Ayat gabungan bagi ayat tersebut ialah Tuan Fauzi memberitahu saya dan Ali, manakala ayat komplement ialah bahawa tugasan itu perlu disiapkan segera. Penggunaan kata hubung dan juga bahawa dapat dilihat dalam kedua-dua ayat tersebut. Seterusnya, campuran di antara ayat komplement dan ayat keterangan. Saiful berjanji bahawa dia akan bermain bersungguh-sungguh sekiranya diberi peluang. Ayat komplement dapat dilihat pada ayat Saiful berjanji bahawa dia akan bermain bersungguh-sungguh, manakala ayat keterangan sekiranya diberi peluang. Seterusnya, ayat gabungan dan juga ayat relatif. Saya dan adik makan di gerai yang terletak di tepi jalan itu. Ayat gabungannya ialah saya dan adik makan di gerai, manakala ayat relatifnya ialah yang terletak di tepi jalan itu. Seperti yang kita sedia maklum, ayat relatif ini menggunakan satu sahaja kata hubung, yaitu kata hubung yang. Yang seterusnya ialah ayat gabungan dicampur dengan ayat keterangan. Yuni dan Fida tidak suka makan kari ayam kerana rasanya pedas. Ayat gabungan pada ayat tersebut ialah Yuni dan Fida tidak suka makan kari ayam, manakala ayat keterangannya ialah kerana rasanya pedas. Contoh yang terakhir ialah
campuran di antara ayat keterangan dan juga ayat relatif. Sebagai contoh, Razak pergi ke kota Kinabalu dengan menaiki kereta yang berwarna merah itu. Ayat keterangannya ialah Razak pergi ke kota Kinabalu dengan menaiki kereta. Manakala ayat relatifnya ialah yang berwarna merah itu. Seterusnya, kita akan melihat proses penerbitan ayat, yaitu yang merangkumi ayat majmuk gabungan dan juga ayat majmuk campuran. Jadi kita akan melihat 4 topik utama dalam proses penerbitan ayat. Yang pertama, konsep. Yang kedua, proses pengguguran. Yang ketiga, proses penyusunan semula. Dan yang terakhir, proses peluasan. Oke, apakah itu konsep ayat terbitan? Ayat terbitan bermaksud struktur permukaan berpunca daripada suatu ayat yang lain kecuali menyerupai ayat dasar. Ayat terbitan ini wujud pada peringkat struktur dalaman dan wujud dalam bentuk yang serupa. Proses gramatis melibatkan pelaksanaan rumus transformasi yang berfungsi mengubah struktur, memperluas sesuatu unsur dalam ayat maupun frasa. Dan proses penerbitan ini ada 3. Yang pertama, proses pengguguran. Yang kedua, proses penyusunan semula. Dan yang terakhir, proses peluasan. Jadi kita akan meneliti proses pengguguran. Proses pengguguran ialah proses transformasi yang berlaku pada struktur ayat yang mengakibatkan pengguguran unsur-unsur tertentu daripada binaan ayat tersebut. Terdapat 4 bahagian dalam proses pengguguran. Yang pertama, pengguguran frasa nama sebagai objek. Yang kedua, pengguguran frasa predikat. Yang ketiga, pengguguran frasa nama yang mendahului frasa relatif. Dan yang terakhir, pengguguran kata nama sebagai inti dalam frasa nama. Jadi mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, pengguguran frasa nama sebagai subjek. Terdapat 2. Yang pertama, pengguguran kata ganti nama diri orang kedua dalam ayat perintah. Sebagai contoh, awak jangan ganggu saya. Dan perkataan awak dan juga kata ganti nama diri tersebut boleh digugurkan dan terjadilah ayat jangan ganggu saya. Pada proses pengguguran ini, walaupun ayat tersebut ataupun perkataan tersebut digugurkan, namun makna yang terhasil tidak berubah dan juga mempunyai makna yang sama seperti ayat asal. Yang kedua, pengguguran subjek serupa dalam kata majmuk. Contoh, adik saya cerdik, adik saya pemalu. Subjek serupa dalam kata majmuk tersebut ialah adik. Jadi, adik saya itu perlu ditulis sekali saja. Dan ayat yang terbentuk ialah adik saya cerdik tetapi pemalu. Seterusnya, pengguguran frasa predikat. Yang pertama, pengguguran seluruh frasa predikat. Yang pertama, ia merangkumi frasa kerja yang serupa. Sebagai contoh, Fikri sedang makan, Irfan sedang makan. Sedang makan merupakan frasa kerja yang berulang dalam ayat tersebut. Oleh itu, ia perlulah digugurkan dan membentuk ayat Fikri dan Irfan sedang makan. Seterusnya, frasa nama yang serupa. Sebagai contoh, Encik Ali guru sekolah, Encik Ahmad guru sekolah. Frasa nama guru sekolah tersebut berulang, maka ia perlulah digugurkan dan ayat yang terhasil Encik Ali dan Encik Ahmad guru sekolah. Seterusnya, pengguguran frasa adjektif yang serupa. Sebagai contoh, sekolah jauh dari sini, hospital jauh dari sini. Frasa adjektif jauh dari sini tersebut berulang. Oleh hal yang demikian, ia perlulah digugurkan dan ayat yang terbentuk sekolah dan hospital jauh dari sini. Dan yang terakhir, pengguguran frasa sendi nama yang serupa. Sebagai contoh, buku ini untuk adik, pensil ini untuk adik. Frasa sendi nama untuk adik tersebut haruslah digugurkan kerana ianya berulang. Dan ayat yang terhasil ialah buku dan pensil ini untuk adik. Pengguguran frasa predikat yang seterusnya ialah pengguguran bahagian-bahagian frasa predikat. Sebagai contoh, pengguguran oleh
yang ditambah dengan frasa nama dalam ayat pasif. Sebagai contoh, dia tidak terpilih oleh mereka. Ayat yang selepas digugurkan ialah dia tidak terpilih. Walaupun oleh mereka itu telah digugurkan, namun makna yang terhasil tetap sama. Seterusnya, pengguguran kata bantu yang serupa. Sebagai contoh, matahari belum terbit. Matahari belum bersinar. Kata bantu belum tersebut berulang. Oleh hal yang demikian, ia perlulah digugurkan dan ditulis sekali saja. Matahari belum terbit dan bersinar. Seterusnya, kita lihat kepada pengguguran frasa nama sebagai objek yang serupa. Sebagai contoh, dia memanggil kami, dia melambai kami. Jadi frasa nama sebagai objek yang serupa dalam ayat tersebut haruslah digugurkan, dan ayat yang terhasil ialah dia memanggil dan melambai kami. Yang terakhir sekali, frasa nama sebagai objek selepas kata kerja yang membawa makna adjektif. Sebagai contoh, kejadian itu sangat menyedihkan kami. Dan frasa nama selepas kata kerja tersebut digugurkan, dan ayat yang terbentuk ialah kejadian itu sangat menyedihkan kami. Pengguguran yang seterusnya ialah pengguguran frasa nama yang mendahului frasa relatif. Sebagai contoh, mereka membantu kumpulan itu lemah. Mereka membantu kumpulan yang lemah itu. Kumpulan merupakan frasa nama sebelum frasa relatif. Frasa relatif dalam ayat tersebut ialah yang. Oleh itu, frasa nama sebelum yang itu mengalami proses pengguguran, dan ayat yang terhasil ialah mereka membantu yang lemah itu. Dan yang terakhir, proses pengguguran kata nama sebagai inti dalam frasa nama. Sebagai contoh, kegiatan beriadah amat digalakan. Kegiatan merupakan kata nama yang bertindak sebagai inti dalam frasa nama tersebut, dan ia digugurkan membentuk ayat beriadah amat digalakan. Sekian saja pembentangan daripada saya teruskan kepada rakan saya yang seterusnya. Pembentangan akan diteruskan dengan proses penerbitan ayat yang ketiga, iaitu proses penyusunan semula. Bentuk perkataan dalam ayat asal diubah susunannya dan diterbitkan semula dalam satu struktur ayat gramatis yang baharu. Proses penyusunan semula ini terbagi kepada tiga, iaitu penyusunan semula frasa nama sebagai subjek, penyusunan semula frasa nama sebagai objek, dan penyusunan semula melalui ayat songsang. Penyusunan semula frasa nama sebagai subjek boleh berlaku melalui proses transformasi pasif. Contoh ayat asal, Ibu Aisyah memandu kereta itu. Apabila ayat ini melalui proses penyusunan semula frasa nama sebagai subjek, iaitu dipasifkan, kereta itu dipandu oleh Ibu Aisyah. Proses penyusunan semula yang kedua adalah proses penyusunan semula frasa nama sebagai objek. Penyusunan semula frasa nama sebagai objek boleh terjadi pada ayat-ayat yang mengandungi dua jenis objek, iaitu objek tepat dan objek sipi. Dalam contoh ayat asal, kakak menghadiahi ibu sekalung rantai. Ayat ini mengandungi objek tepat dan objek sipi. Objek tepatnya adalah selepas kata kerja menghadiahi, iaitu ibu. Sekalung rantai pula merupakan objek sipi yang hadir selepas objek tepat. Apabila ayat ini mengalami proses penyusunan semula frasa nama sebagai objek, ia akan menjadi kakak menghadiahkan sekalung rantai kepada ibu. Frasa nama yang berkedudukan secara langsung selepas kata kerja dianggap sebagai objek tepat, manakala frasa nama yang mengikuti objek tepat tersebut ialah objek sipi. Daripada ayat asal tersebut, ia boleh diubah semula dengan menukar ganti kedudukan kedua-dua jenis objek tersebut melalui satu proses transformasi. Proses ini memindahkan kedudukan objek tepat dalam ayat asal ke bahagian frasa nama objek sipi pada kedudukan selepas kata kerja untuk menjadikannya objek tepat yang baharu. Selepas melalui proses
penyusunan semula frasa nama sebagai objek, dalam ayat tersebut akan ditambah perkataan kepada. Yang ketiga, penyusunan semula melalui ayat songsang. Proses penyusunan semula berlaku juga pada ayat songsang. Ayat yang mengandungi keterangan tempat, keterangan masa, keterangan syarat, keterangan musabab dan seumpamanya boleh disongsangkan apabila keterangan itu hendak difokuskan. Contoh ayat asal, Pak Long pergi ke pekan. Apabila ayat ini diubah melalui proses penyusunan semula melalui ayat songsang, ia akan menjadi ke pekan Pak Long pergi. Ke pekan merupakan keterangan tempat bagi ayat tersebut. Seterusnya, proses peluasan, iaitu proses yang terakhir. Proses peluasan ialah penambahan unsur-unsur dalam ayat baharu disebut peluasan ayat. Proses peluasan terbagi kepada 4, iaitu peluasan frasa nama sebagai subjek, peluasan frasa predikat, peluasan dengan kata hubung, serta peluasan melalui proses komplementasi. Peluasan frasa nama sebagai subjek. Frasa nama sebagai subjek boleh diluaskan melalui proses relativisasi, iaitu proses pemancangan ayat ke dalam satu ayat lain sebagai frasa relatif kepada subjek ayat yang menerima pancangan. Ayat asalnya, orang itu sudah pulih dan orang itu sakit. Apabila ayat ini melalui proses peluasan frasa nama sebagai subjek, ia akan menjadi orang yang sakit itu sudah pulih. Yang kedua, peluasan frasa predikat. Dalam peluasan yang melibatkan subjek, frasa nama yang hendak direlativisasikan mestilah berfungsi sebagai subjek. Begitu juga keadaannya bagi peluasan yang melibatkan frasa predikat. Frasa nama yang akan mengalami relativisasi mestilah berfungsi sebagai subjek dalam ayat yang akan dipancangkan. Contoh ayat, kakak membaca buku itu. Buku itu tebal. Apabila kedua-dua ayat ini melalui proses peluasan frasa predikat, ia akan membentuk ayat baru, iaitu kakak membaca buku yang tebal itu. Peluasan yang ketiga ialah peluasan dengan kata hubung. Peluasan ini ialah proses penggabungan ayat yang melibatkan dua konstituen yang sama dengan menggunakan kata hubung seperti dan, tetapi, kerana, jika, walaupun dan sebagainya. Tiap-tiap kata hubung ini boleh digunakan bagi menggabungkan dua ayat atau lebih untuk menghasilkan ayat terbitan yang bersifat peluasan. Contoh ayat ialah, yang pertama, dia memberitahu saya. Yang kedua, Raisya sakit. Apabila digabungkan dan melalui proses peluasan melalui proses komplementasi ini, ayat ini akan membentuk seperti ini. Dia memberitahu saya bahawa Raisya sakit. Seterusnya adalah bahagian yang terakhir, ialah perbandingan proses petan ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk campuran. Kumpulan kami mendapati bahawa ayat majmuk gabungan melalui dua proses, iaitu proses pengguguran dan proses peluasan. Ayat majmuk gabungan tidak mengalami proses penyusunan semula, manakala ayat majmuk campuran pula hanya mengalami proses peluasan sahaja. Ayat majmuk gabungan yang melalui proses pengguguran dalam menerbitkan ayat majmuk tersebut ialah pengguguran frasa nama sebagai subjek, pengguguran subjek yang serupa dalam ayat majmuk. Seterusnya, pengguguran frasa predikat, iaitu pengguguran seluruh frasa predikat.
bagi ayat majmuk gabungan yang mengalami proses pengguguran frasa nama sebagai subjek, frasa nama sebagai subjek yang beridentiti serupa boleh digugurkan kecuali subjek frasa nama yang berada di awal ayat majmuk tersebut. Contoh ayat pertama, adik saya cerdik. Yang kedua, adik saya pemalu. Apabila kedua-dua ayat ini digabungkan melalui proses pengguguran frasa nama sebagai subjek, ia akan berbunyi adik saya cerdik tetapi pemalu. Dalam ayat ini, frasa nama yang berulang adalah adik saya. Justeru, apabila kedua ayat ini bergabung, ayat adik saya hendaklah ditulis sekali sahaja yang berbunyi adik saya cerdik tetapi pemalu. Seterusnya, pengguguran frasa predikat. Jika terdapat penggunaan frasa predikat yang serupa dalam ayat majmuk gabungan, maka kesemua frasa predikat yang serupa kecuali yang terakhir boleh digugurkan. Contoh ayat asal, buku ini untuk adik, yang pertama. Yang kedua, pensel ini untuk adik. Apabila kedua-dua ayat ini digabungkan melalui proses penerbitan pengguguran frasa predikat, ia akan membentuk ayat buku dan pensel ini untuk adik. Dalam bahagian frasa predikat adalah untuk adik. Untuk adik sepatutnya wujud sekali sahaja, iaitu buku dan pensel ini untuk adik. Seterusnya adalah perluasan dengan kata hubung. Perluasan dengan kata hubung ini kedua-dua ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk campuran melalui proses perluasan dengan kata hubung. Perluasan dengan kata hubung adalah proses penggabungan ayat yang melibatkan dua konstituen yang sama dengan menggunakan kata hubung seperti dan, tetapi, kerana, jika, walaupun dan sebagainya. Contoh ayat bagi ayat majmuk gabungan adalah yang pertama, abang tidak bermain bola. Kedua, abang sakit perut. Apabila ayat ini digabungkan, ia akan membentuk ayat abang tidak bermain bola kerana sakit perut. Unsur perluasan dengan kata hubung yang wujud dalam ayat tersebut setelah melalui proses perluasan dengan kata hubung adalah kata hubung kerana. Manakala ayat majmuk campuran pula, contoh ayatnya yang pertama, ayat majmuk ayah dan adik sedang mencuci kereta. Ayat majmuk kedua pula, kakak dan ibu sedang mengemas rumah. Apabila kedua-dua ayat majmuk ini digabung, akan terhasillah ayat majmuk gabung campuran yang berbunyi ayah dan adik sedang mencuci kereta, manakala kakak dan ibu sedang mengemas rumah. Manakala merupakan kata hubung yang wujud di dalam ayat ini setelah melalui proses perluasan dengan kata hubung. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.